sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berjumpa dengan hadis ataupun orang baca hadis pada kita, apa yang patut kita buat? Iaitulah beri perhatian sepenuh. Bila orang baca hadis, kena beri perhatian sepenuh. Kerana Nabi kata, kamu tidak akan sesat barat. Walaupun kita hidup 1400 tahun lepas zaman Nabi, kamu tidak akan sesat, melainkan kamu berpegang teguh kepada keduanya, iaitu kitab Allah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni dikira amat penting, lebih-lebih lagi lah zaman sekarang ni. Kita pun sedia maklum, kita pun dapat faham. Zaman sekarang ni zaman fitnah. Zaman sekarang ni zaman fitnah. Benda betul, orang kata tak betul. Benda tak betul, orang kata sebagai betul. Nak-nak kita pula sebagai orang awam ni kadang-kadang jadi pening. Ketika itu, pegang teguh kepada Al-Quran, pegang teguh kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi jamin kita tidak akan sesat. Satu. Pegang teguh macam mana? Pegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan hadis Nabi berdasar kepada huraian ulama. Itu satu perkara penting juga. Hadis Nabi baik, Al-Quran baik, kita perlukan pada alim ulama yang muktabar untuk menghuraikannya. Sebab dalam kebanyakan ayat dan juga kebanyakan hadis atau ayat Al-Quran itu bersifat ringkas. Jadi kita perlu pada huraian alim ulama. Itu sebab dalam hadis Imam At-Tirmizi, dia meriwayatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Man fasara al-Quran bir-ra'yi fahuwa maq'aduhu minan nar. Nabi sebut dalam hadis riwayat At-Tirmizi, man fasara al-Quran bir-ra'yi, barang siapa menafsir Al-Quran ikut akal dia, ikut otak dia semata-mata, fahuwa maq'aduhu minan nar, maka disiapkan tempat duduk dalam neraka. Jadi hadis ini, di samping bila kita faham Nabi tinggal Al-Quran dan hadis Nabi supaya kita ni sesat, lebih-lebih lagi dengan akhir zaman, di masa yang sama Nabi peringat, man fasara al-Quran bir-ra'yi fahuwa maq'aduhu minan nar, barang siapa menafsir Al-Quran ikut otak dia semata-mata, maka tempat duduk dalam neraka. Maknanya menafsir Al-Quran ikut akal semata-mata juga adalah jenayah, juga adalah maksiat. Jadi hadis yang kedua saya baca tadi memberi peringatan, di samping kita nak pegang Quran, nak pegang hadis, perlulah melalui huraian yang muktabar. Bukan orang sebarang boleh tafsir Al-Quran atau keluar hukum. Ya, mesti berdasar pada huraian yang muktabar. Baik. Jadi hadis yang kita nak baca ni penting. Hadis yang kita nak baca, yang hadis yang ketujuh yang disusun Imam Nawawi ini sangat-sangat penting. Itu sebab saya baca dulu sebagai muqaddimah supaya kita bagi perhatian sepenuh kepada hadis yang kita nak baca ni, walaupun ringkas. Walaupun ringkas. Saya ulang sedikit apa telah kita kuliahkan dari kuliah yang lepas tentang hadis. Kemudian kita sambung insya-Allah. Hadis ni ringkas saja. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih daripada Abu Ruqayyah. Daripada Abu Ruqayyah, agama tu adalah nasihat. Ni yang kita nak dalam. Kerana Nabi kata, lepas Nabi kata ad-dinun nasihah, maka sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Qulna liman, untuk siapa ya Rasulullah? Kemudian Nabi sambung, qala, Nabi bersabda, lillahi wa li kitabihi
wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim. Lepas sahabat tanya Nabi, lepas Nabi kata agama tu nasihat, sahabat tanya untuk siapa? Maka Nabi SAW pun menjawab, untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk para rasulnya, dan para pemerintah muslimin, dan orang-orang awam. Baik, hadis ni tuan-tuan, kalau kita baca sebentar lalu, kita tak dapat tangkap. Tak dapat tangkap kepentingan hadis ini dalam kehidupan kita. Tapi bila kita lihat huraian ulama, rupa-rupanya hadis ini penting sangat. Penting sangat. Baik, kita ulang bahagian pertama yang telah disebut, yang telah diulas pada kuliah yang lepas, iaitulah ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Secara ringkasnya tuan-tuan, ad-din ni kita pun sedia maklum maksudnya agama. Ad-din itu agama. Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha dia bagi detail sedikit supaya kita dapat selami. Bila kata ad-din ni maksudnya syariat, tiang-tiang agama, sendi-sendinya, cabang-cabangnya, sama ada dibincang di sudut akidah ataupun tauhid, ataupun dibincang di sudut syariah ataupun fiqh, ataupun dibincang di sudut tasawuf ataupun akhlak. Tiga-tiga benda ni adalah agama. Orang yang beramal tiga-tiga benda, tiga-tiga cabang ni bermula daripada tauhid, syariah ataupun fiqh, tasawuf ataupun akhlak, orang panggil orang ni beragama. Dia tak boleh ambil satu. Ambil satu, ambil tauhid tinggal fiqh, orang tu bukan beragama. Ambil fiqh tinggal tauhid, orang tu bukan beragama. Nak kata beragama kena ambil tiga-tiga sekali. Satu. Jadi kata Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha dalam menghuraikan perkataan ad-din, dia kata agama tu maksudnya syariat. Tiang-tiang agama, cabang-cabang dia. Satu. Kemudian an-nasihah. Nasihat dalam bahasa kita. Rupa-rupanya kita bahasa Malaysia ni ambil bahasa Arab. Di sudut bahasa kita, an-nasihah ni atau nasihat ni yang kita sedia maklum dalam penggunaan harian kita, maksudnya tunjuk ajar, peringatan, ajaran. Begitu jugalah yang disebut dalam kitab kamus, dalam buku kamus dewan. An-nasihah ni maksudnya ajaran, petunjuk, tunjuk ajar dan peringatan. Rupa-rupanya tak jauh lagi lah an-nasihah daripada bahasa Arab ataupun bahasa Melayu kita sendiri. Sebabnya kita cedok bahasa Arab. Kalau kita lihat kamus bahasa Arab pula, an-nasihah tu maksud dia tunjuk ajar, pengajaran, bimbingan. Dia tak lagi jauh lah. Rujuk kamus bahasa Arab pun, bahasa Melayu pun sama. Jadi bila digabungkan ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Nasihat pula bersifat bimbingan, tunjuk ajar, pengajaran. Sama ada kita cari sendiri ataupun kita baca Al-Quran, makna kita baca nasihat, ataupun orang lain tolong bagi tahu kepada kita, orang lain bagi nasihat. Boleh belaka. Yang pentingnya untuk ambil pengajaran, untuk ambil iktibar. Jadi bila kita baca ad-dinun nasihah, agama tu nasihat, dia menceritakan bahawa agama ni tak boleh nak pisah daripada nasihat. Sehingga kan Nabi kata agama tu nasihat, nasihat tu agama. Seorang yang kata dia beragama, dia kena ambil an-nasihah ni sebagai darah daging dia. Ambil an-nasihah tu sebagai darah daging dia. Siapa-siapa dia nak kata aku ni beragama,
Dia kena ambil an-nasihah tu sebagai darah daging. Kenapa sampai begitu besar, begitu penting an-nasihah ini? Tadi kita kata ad-din. Ad-din ni cerita pasal tauhid, cerita pasal fiqh, cerita pasal tasawuf. Sebabnya tuan-tuan, nasihat yang berbentuk tauhid, nasihat yang bersifat fiqh, nasihat yang bersifat tasawuf ini penting kerananya tujuan hidup manusia di hujung jalan tu tuan-tuan, yang Allah akan tanya akhirat esok-esok, kamu buat ke tidak, bergantung banyak kepada an-nasihah yang jadi darah daging. Kalaulah an-nasihah tak jadi darah daging, tujuan akhir kita tu payah nak sampai. Apa dia tujuan akhir yang kita dah sebut? Iaitulah tanggungjawab yang Allah bebankan atas bahu kita. Jawatan kita sebagai khalifah. Kita semua khalifah tuan-tuan. Saya khalifah tuan-tuan, khalifah abang-abang, khalifah kakak-kakak, khalifah, semua kita ada khalifah. Khalifah maksud apa? Khalifah ni maksud dia ialah mentadbir, memakmurkan muka bumi dengan hukum Allah. Mentadbir, memakmurkan muka bumi dengan hukum Allah. Allah buat bumi, Allah buat langit. Allah bagi semua bentuk kemewahan. Allah ciptakan manusia. Bila Allah buat sebenarnya benda, takkan Allah biar begitu saja. Atas sifat Rahman dan Rahim dia, Allah bagi Quran, Allah bagi Rasul. Tujuannya apa? Mentadbir, memakmurkan muka bumi. Mentadbir, memakmurkan muka bumi ini tuan-tuan hanya boleh dilaksana kalau an-nasihah tu jadi darah daging. Itu sebab saya kata peringkat awal, masa kita nak ulas perkara ni, suatu frasa yang menjadi ikutan orang Melayu khususnya, harap-harap tak jadi lagi darah daging, iaitulah jangan jaga tepi kain orang. Jangan jaga tepi kain orang ni tuan-tuan, ajaran jahiliah. Bila kita pegang agama tuan-tuan, tanggungjawab kita bagi nasihat. Sama ada nasihat kepada anak isteri kita ataupun jiran kita. Bahkan ada masa-masa nasihat itu menjadi wajib. Contoh, katakanlah kita tahu jiran kita ni anak dara kerja kilang. 4-5 orang duduk satu rumah. Tiba-tiba kita tahu siapa waktu maghrib ada budak-budak muda 4-5 orang mari. Tuan-tuan nak kata apa? Jangan jaga tepi kain orang. Tuan-tuan duk jadi jiran tu, Allah akan tanya esok-esok. Dah tahulah anak dara 4-5 orang duduk sebelah rumah kerja kilang. Lepas tu pula mari pula anak muda naik motor 4-5 orang. Tanggungjawab tuan-tuan untuk bagi nasihat. Dan tanggungjawab pemerintah untuk mencegah. Tuan-tuan nampak? Itu contoh. Dengan tidak nafilah, adalah privasi kita tu. Adalah privasinya. Tapi bila bertemu dengan masalah maksiat, kemungkaran, an-nasihah. Itu satu sudut. Itu baru satu sudut. Termasuklah perkara-perkara lain. Sebab an-nasihah ni bukan hanya cegah maksiat. Dalam masalah tauhid, dalam masalah fiqh, dalam masalah tasawuf, semua sekali. Tengok anak-anak muda yang kurang berakhlak. Kita sebagai orang tua, an-nasihah. Kenamal an-nasihah. Jadi ringkasnya daripada apa yang telah kita kupas pada kuliah yang lepas, ad-dinun nasihah, benda tak boleh nak pisah. Nabi sebut, bukan saya sebut. Kalaulah kita berhasrat untuk laksana perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tanggungjawab yang Allah bagi pada kita, iaitu khalifah tu, kena pegang.
Maknanya saya nasihat tuan-tuan, tuan-tuan nasihat saya. Ada bentuk pula kita nasihat sendiri diri kita. Baca Quran, baca buku-buku hadis, baca buku-buku nasihat dan sebagainya. Baik. Tinggal lagi bila kita cerita pasal nasihat tu adalah kaedah-kaedah adab-adab dia. Nasihat tu dengan hikmah. Kan Nabi Allah ada sebut sendiri, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu ayat tu cerita tentang teknik ataupun cara-cara nak bagi nasihat. Ud'u ila sabili rabbika, serulah ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara hikmah. Atau panjanglah cerita dia tu. Baik. Seterusnya kita masuk kepada bahagian kedua hadis ni. Lepas Nabi kata ad-dinun nasihah, maka sahabat tanya. Sahabat pun faham. Bila Nabi kata ad-dinun nasihah, agama tu sendiri nasihat. Maka sahabat tanya, qulna liman, berkata kami untuk siapa? Maka Nabi sebut. Yang pertama Nabi kata, qala, kata Nabi, lillah, untuk Allah. Baik, kita pegang yang ni dulu. Rasul kita tunggu kuliah akan datang. Kita fikir pasal Nabi kata qulna liman, bila sahabat tanya untuk siapa ya Rasulullah, qala lillah, untuk Allah. Baik, nasihat yang dikaitkan untuk Allah, apa maksud dia? Nasihat untuk Allah. Lillah, lam bawah li. Dari segi bahasa Arab dia, li ni lillah, untuk Allah ni li ni maksud dia bagi pun boleh faham gitu. Milik pun boleh juga. Kalau kita baca ad-din nasihah lillah, agama itu nasihat untuk Allah, boleh baca juga. Milik Allah boleh baca juga. Bagi Allah boleh baca juga di sudut bahasa. Baik, di satu sudut kita duk fikir, apakah nasihat ni untuk Allah? Maka ulama hurai. Di antaranya saya petik huraian Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj. Kata An-Nawawi, seorang ulama besar zaman dulu, nama dia Al-Khattabi, menjelaskan, ni saya baca teks dia, hakikat penjandaran nasihat kepada Allah adalah kembali kepada hamba-Nya sendiri, kerana Allah Ta'ala Maha Kaya dan Dia tidak memerlukan nasihat dari makhluknya. Maka dapat difahami lillah atau untuk Allah atau bagi Allah bermakna nasihat. Baik, makna nasihat tu apa? Panduan atau tunjuk ajar. Ini kita ambil yang ringkas. Bila kata an-nasihah yang dikaitkan dengan lillah, maksud an-nasihat yang dikatakan untuk Allah tadi, maksudnya nasihat atau panduan atau tunjuk ajar tadi yang berlaku sesama manusia, yang akhirnya dipersembahkan untuk Allah. Maksudnya nasihat yang berlaku sesama kita, di antara tok guru kepada kita, di antara ayah kepada kita, di antara cikgu kepada kita, yang akhirnya dengan nasihat-nasihat ni membentuk peribadi-peribadi mukmin yang akhirnya menghambakan diri, dan perambaan itulah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya an-nasihah lillah ini di satu sudut memberi makna sebarang bentuk kata nasihat, sama ada kita cari sendiri, maknanya cari sendiri ni kita baca kitab, kita baca Quran, kita baca hadis, ataupun orang bagi kepada kita, tok guru ajar kita, cikgu ajar kita, ayah ajar kita, pak saudara ajar kita, lalu membentuk ubudiyah. Ubudiyah tu diserahkan kepada Allah. Selain daripada itu, membentuk jiwa-jiwa tauhid. Tauhid itu diserah kepada Allah.
yang tidak dicampur bau dengan syirik. Jadi maksudnya ad-dinun nasihah lillah, agama yang bersifat nasihat untuk Allah ialah supaya kita saling nasihat menasihati, lalu jadilah jiwa-jiwa yang bertauhid tanpa syirik, jiwa-jiwa yang menghambakan tanpa engkar. Itu maksud dia. Baik. Kata Syekh Dr. Mustafa Al-Bura, maka dia bagi contoh-contoh nasihat di sini. Contoh-contoh nasihat yang kita kena jiwai. Apa dia? Bila disebutkan sesama manusia untuk Allah, contoh yang pertama kata Syekh Dr. Mustafa Al-Bura ialah beriman dengan Allah dan menafikan syirik, serta meninggalkan segala penyelewengan dalam sifat-sifatnya. Baik, contoh nasihat yang pertama yang untuk dipersembahkan kepada Allah, lillah tu untuk dipersembahkan kepada Allah, iaitulah beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Itu yang pertama. Dan menafikan syirik. Tuan-tuan, tauhid dan menafikan syirik itu nasihat yang paling penting. Kalau dua benda ni tak dilaksanakan, lalu atas dunia ni orang jadi tidak bertauhid, lalu banyak melakukan syirik, disaster orang panggil. Hancur lebur semua sekali. Ini nasihat pertama. Itu sebabnya pengajian bab tauhid mustahab. Di samping kita mengaji bab fiqh, di samping kita mengaji bab tasawuf, dan tauhid penting. Baik. Apa contoh-contoh orang bertauhid ni tuan-tuan? Contoh-contoh orang bertauhid ialah sahabat-sahabat yang menyertai peperangan Badar. Ini contoh orang bertauhid. Sahabat-sahabat yang pergi perang Badar ni tuan-tuan, tuan-tuan pun sedia maklum, biasa duk mengaji kitab-kitab sirah kan. Perang Badar ni sahabat-sahabat 300 lebih, kafir Quraisy 1000 orang lebih. Lepas tu pula sahabat-sahabat ni nak banding dengan kafir Quraisy, dari segi kelengkapan tenteranya jauh. Lepas tu pula sahabat-sahabat ni, peringkat awal orang yang mertai Islam, orang panggil golongan-golongan mustadafin, golongan-golongan tertindas, terdiri daripada golongan hamba-hamba, bukan pahlawan-pahlawan macam Khalid Al-Walid. Masa perang Badar tu Khalid Al-Walid masih belum Islam. Baik, dalam keadaan lemah, dalam keadaan kurang persediaan, bila Rasulullah kata perang, boleh pergi perang. Ini orang bertauhid. Kalau kita lah, kalau kata orang lain, saya lah contohnya kan, tak pernah diajar dengan perang, tak pernah pegang pistol, tak pernah pegang senapan, nak petik hok mana pun tak reti, tiba-tiba orang suruh pergi perang, tak rasa ketalu tu. Askar lah, askar kita belakang dua orang ni memang hari-hari dulu kan. Tapi sahabat bila suruh pergi perang tuan-tuan, perang Badar, dalam segala kelemahan, ikut cakap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pergi perang. Ini orang bertauhid. Atas dasar apa pergi perang ni? Meninggikan kalimatullah. Atas dasar tu. Atas dasar apa? Patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Kita hari ni, tauhid kita tak sampai lagi diuji dengan benda lagu tu. Baru di peringkat orang panggil, pergilah subuh nu, tak boleh dah. Sebenarnya tuan-tuan, hak mari ni secara nisbah dengan hak tidur dengan selimut nu kecil sangat. Mengaku Islam tapi tak boleh nak tolak selimut. Nak baru kahwin pula agak kan, lagi tak boleh nak bangun. Tak boleh nak tolak bini, nak tolak selimut, mari tak boleh. Belum suruh pergi pegang lagi. Begitu jugalah tuan-tuan, nak uji tauhid kita sekarang ni dalam bentuk patuh kepada perintah-perintah yang agak biasa.
Apa dia sekarang perintah agak biasa yang orang langgar? Riba. Hutang tak bayar. Ini perintah biasa ni. Berapa orang langgar riba? Berapa orang bila main dengan hutang tak bayar? Berapa orang bila melibatkan jiran, dia suka menyakiti jiran dia? Tak usah cakap banyak lah. Sekarang ni dah jadi tabiat. Kan orang bawa kereta sekarang ni kan. Kadang-kadang saya duduk bimbang juga dekat dengan Petronas tu. Bila masa je nak aksiden tu. Kan mari daripada Rincai turun tu kan. Mari laju. Kan jalan tu kan one way. Nak jalan one way, no entry ni kan. Kita mari daripada Petronas nak keluar, nak menghala ke Rincai. Daripada situ sekarang ni kalau tuan-tuan perhati, dia mari tak break dah. Seolah jalan tok dia. Kan jalan no entry tu. Point dia apa tuan-tuan? Orang sekarang ni jalan aku, jalan dia, jalan aku juga. Harta aku, harta dia, harta aku juga. Dah jadi perangai pelik sekarang ni. Maknanya sekarang ni tauhid ialah kepatuhan kepada benda-benda yang biasa pun ramai orang langgar. Padahal tak payah sangat pun. Baik. Jadi kata Dr. Mustafa Al-Bura, an-nasihah peringkat pertama ialah tauhid. Dan membebaskan daripada syirik. Kenapa Dr. Mustafa sebut benda ni? Baik, saya nak baca 2 ayat. Pukul berapa dah? Nak baca 2 ayat. Cerita pasal tauhid dan syirik. Tauhid syirik ni tuan-tuan benda nombor 1. Kalau tauhid kita hancur tuan-tuan, tak ada can masuk syurga. Tak ada can tuan-tuan. Itu satu hal. Tentulah masuk dalam kubur memang kena belasah kau-kau punya dengan muka nakir. Kita kena beringat, jangan buat tak tahu. Nak kita sekarang ni peringkat veteran belakang dah kan. Saya samalah. Tinggal umur-umur subsidi. Kena beringat. Anytime muka nakir, anytime malaikat maut mari jemput kita, muka nakir duk tunggu dalam kubur. Jadi isu syirik mustahak. Jangan sampai apa pun yang berlaku syirik kena jaga. Tauhid kena pertahan. Baik, ada beberapa nas yang saya nak baca. Kenapa Dr. Mustafa Al-Bura kata an-nasihah tauhid ni nombor 1? Nombor 1 sekali, tauhid ni syarat untuk jadi hamba Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, syirik ni sebab murka besar Allah Subhanahu wa taala. Itu nombor 2. Baik, kita baca sikit beberapa nas tentang tauhid syarat untuk jadi hamba Allah. Yang mana kita kena saling nasihat menasihati, bermula daripada anak bini kita. Jangan sampai anak bini kita terlanggar boundary tauhid. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Daripada Ubadah bin Samit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihi an-nar." Baik. Hadis ni ringkas tuan-tuan tapi dalam. Nabi kata dalam hadis yang sahih, man syahida, siapa dia bersaksi. Tuan-tuan kena faham baik-baik, saksi itu apa? Man syahida, siapa dia bersaksi, saksi apa? Alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi Muhammad itu Rasulullah. Kalau sebut saksi ni apa? Saksi ni dia maksud ni saksi dengan jiwa raga. Apa maksud saksi? Bahawa la ilaha illallah, tidak ada ilah. Tidak ada ilah. Ilah ni apa? Ilah ni yang dipatuhi, yang disembah, yang dipanjat kesyukuran, yang dipanjatkan doa. Pendek cerita yang dipatuhi 100%.
Itu ilah. La ilah, tidak ada Tuhan yang disembah, yang dipatuhi melainkan Allah. Kalau cerita pasal saksi apa? Saksi maksudnya tangan, jiwa kita bila ada orang kata kamu tak boleh patuh kepada Allah, maka mulut akan berkata kamu salah. Ada ke orang sekarang ni boleh kata macam tu? Orang hina macam mana pun Allah kan dalam Facebook sekarang ni Allah orang berani. Allah orang berani hina. Banyak mana di kalangan umat Islam yang kata kamu salah. Tak boleh kata macam tu. Orang biasa tak bunyi tak? Kadang-kadang Tok Mufti tak bunyi juga. Syahidah, saksi maksudnya dia menyaksikan, dia berpegang dan dia akan defend benda tu. La ilah. Ilah tu maksudnya apa? Patuh semua benda. Bukan saja patuh di sudut kena solat, kena pergi haji, bahkan hukum-hukum dia, Al-Quran semua kena pertahan tuan-tuan. Ini yang dimaksud ad-dinun nasihah. Al-Quran semua nak kena pertahan. Jangan ada orang pelekeh Al-Quran. Jangan ada orang tentang Al-Quran. Apatah lagi kalau orang bakar Quran. Tuan-tuan ingat masa perang dengan Iraq, perang Teluk hari itu, Al-Quran ni tuan-tuan teruk diperlakukan oleh musuh-musuh Islam. Tuan-tuan boleh baca sendiri, boleh masuk dalam internet, boleh cek apa yang diperlakukan kepada Al-Quran. Pokok pangkalnya berapa kerak di kalangan umat Islam hari ini yang bangun menyaksikan la ilaha illallah bila Al-Quran dihina. Macam saya sebut tadi, kadang-kadang Tok Mufti pun tak bunyi suara. Ni kalau kita baca satu lagi cerita pasal tanda-tanda kiamat, nak dekat dah ni. Nak dekat. Bila mana orang hina Al-Quran, Tok Mufti pun tutup mulut. Tunggulah goncangan yang begitu hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan ibu yang mengandung pun melahirkan anaknya takut kepada hari kiamat. Baik. Hadis ni kata apa ni? Man syahida, siapa dia bersaksi. Saksi apa? La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Bukan ideologi-ideologi lain, bukan pemimpin-pemimpin lain, bukan harta benda, Allah. Kalau orang duk sembah harta, duk sembah pemimpin, bila bertembung dengan Al-Quran, sembah pemimpin, sembah harta, orang tu bukan bersaksi. Jadi siapa dia bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad tu pesuruh Allah. Mana Al-Quran tu hakikatnya mari daripada lidah Nabi. Dan juga hadis-hadis yang banyak. Siapa dia pegang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, Nabi kata haramallahu alaihi nar, maka Allah mengharamkan atasnya neraka. Tapi tadi kena bersaksi Kalau misal kata atas asal bertembung saja pun dah longgar, dah jatuh, tak masuk kategori inilah. Satu. Jadi nak cerita tuan-tuan, tauhid mustahab. Jadi nak faham tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kena mengaji tauhid lah. Itu panjanglah cerita lain pula. Kena mengajilah sifat 20. Bagaimana hakikat tauhid sebenar-benar tu kena mengajilah. Walaupun kita tahu dah mengaji belakang dah, tapi sampai satu peringkat kena ulang kaji balik. Tu biasa. Sebab kita lama dah mengaji. Kalau tanya tuan-tuan haji semua, bila kita mengaji sifat 20 rasa-rasanya. Time budak-budak dulu kan. Nak budak-budak dulu bukan faham sangat pun. Hafal je. Allah wujud qidam baqa. Bila tanya suruh tanya detail sikit tak boleh nak jawab. Jadi sampai masa dah tuan-tuan kena ulang kaji. Buka balik kitab lama-lama kita mengaji itu, biar faham hakikat tauhidnya apa. Hakikat tauhid ni apa? Satu hadis lain, sebagai nak sokong cerita pasal tauhid tadi, hadis Nabi daripada Jabir, riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, man mata
la yusyrika billahi syai'an dakhala al-jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Baik, Nabi kata sesiapa dia mati atau meninggal, la yusyriku billahi syai'an, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Tuan-tuan faham? Tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Mana bila cerita pasal kepatuhan ni, dia tidak menduakan Allah. Tentulah dia patuh segala perintah Allah. Yang ni kita boleh cek diri masing-masing. Banyak mana kita patuh, banyak mana kita langgar. Dalam kes ni Allah kata, Nabi kata, man mata, siapa dia mati, la yusyriku billahi syai'an, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Syai'an tu maksudnya tidak mensyirikkan Allah walaupun satu saat, satu zarrah. Dalam banyak perkara-perkara syirik, satu pun dia tak langgar. Nabi kata dakhalal jannah, masuk syurga. Hak ni dah hak Nabi katanya, man qala ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa dia kata la ilaha illallah sebelum dia mati, masuk syurga. Dengan syarat tidak syirik. Kalau syirik tu duk main berlengkar dalam tubuh dia, tak masuk. Yang kedua Nabi sebut, waman mata, siapa dia mati, yusyriku billahi syai'an, dalam keadaan dia mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Walaupun satu benda, sesuatu maknanya dalam banyak-banyak syirik, satu benda dia syirik pada Allah. Nabi kata dakhalan nar, masuk neraka. Neraka ni tuan-tuan kena beringat baik-baik. Tak padan tubuh kita ni, walaupun kena hawa neraka, hancur lebur tuan-tuan. Tak padan. Api yang ada atas muka dunia ni berapa ratus kali basuh, tu pun kena tangan menjerit kita. Jadi cerita syirik ni cerita besar, cerita penting yang kita kena halusi. Balik di rumah, buka baliklah kitab-kitab berkenaan syirik, baca, biar kita faham dengan baik. Jadi berdasarkan kepada dua hadis tadi, nak ceritanya syarat untuk jadi hamba Allah ialah tauhid. Kemudian sebab kepada murka Allah yang besar ialah syirik. Maka kembali kepada ad-dinun nasihah lillah tadi, agama itu nasihat, tak boleh pisah. Siapa-siapa dia kata aku beragama Islam, dia kena jadikan nasihat tu darah daging dia. Dalam konteks lillah, untuk Allah, Nabi kata berdasar pada huraian Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha, kena saling nasihat menasihati. Saya nasihat tuan-tuan nasihat saya. Apa dia? Kena beringat, tekad untuk jadi hamba Allah ialah tauhid. Tekad untuk masuk neraka syirik. Kalulah kita boleh amal yang ni saja tuan-tuan, semua orang pakut amal benda ni, berubah umat Melayu Islam kita, berubah habis. Berubah tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit peringatan itu, saya pun bertambah baik amalan saya, tuan-tuan pun bertambah baik amalan tuan-tuan. Mudah-mudahan bila kita mati nanti, Allah terima kita ni sebagai hamba dia. Kita bimbang, masa nak tarik nyawa kita pun dah nampak ada tempat kita dalam neraka. Kena bimbang. Sebab bila mari malaikat maut nak tarik nyawa kita, kita nampak dah tempat kita. Kita bimbang. Masa tu baru nak menyesal tak guna tuan-tuan. Nak minta tolong dengan Allah, ya Allah Tuhan aku, bagilah aku seminit lagi aku nak taubat. Tak jadi. Allah tak akan lengahkan walaupun sesaat. Kalulah masa tu kita buat kesilapan besar, tanggunglah sendiri. Jadi dalam masalah nasihat tadi, dalam bab tauhid, satu juzuk pun tak boleh ada syirik kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan untuk amal benda ni,
dan kita beramallah dengan sifat nasihat tu, kita mulakan dengan anak bini kita sendiri. Bersihkan nasihat, bersihkan daripada syirik. Saya pernah sebut tuan-tuan, kitab Mustikah Hadis jilid yang pertama tu, bahagian belakang tu, dia cerita tentang perkara-perkara yang menyebab rosak iman dan Islam. Boleh baca. Sekarang ni dah Datuk Rumi, dulu Jawi semua kan. Dulu Jawi semua, sekarang dah ada yang Rumi, boleh baca. Dia ajar kepada kita benda-benda yang kena jaga. Jangan sampai syirik kita ni, jangan sampai akidah kita ni kita langgar buat syirik. Risikonya besar sangat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.